بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia rahmat inayah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam kuliah yang telah kita lama berhenti berehat. Jadi Allah Ta'ala izinkan kita untuk kita sambung kuliah kita pada malam ni. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, malam ni tuan-tuan semua, kita sambung kepada kitab Idaman Penuntut ini. Dan malam ni kita masuk kepada sujud sahwi. Tajuk yang baru iaitu sujud sahwi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Makna sujud itu maklum dan makna sahwun itu lupa. Apabila ditambah ya nisbah kita panggil. Apabila ditambah ya berbunyi sahwi, maknanya lupaan. Jadi maknanya sujud lupaan. Sujud kerana lupa. Biasanya orang sembahyang memang tak hendak meninggalkan rukun atau sunat ab'ad dengan sengaja. Tetapi sebagai manusia terkadang-kadang ia terlupa. Bila sudah terlupa, kenalah ada penampalnya. Mana yang boleh ditampal iaitu sujud sahwi. Mana yang boleh ditampal iaitu sujud sahwi, iaitu nama menurut kebiasaan. Yakni biasanya sujud sahwi itu kerana lupa. Tetapi ada juga sujud sahwi tanpa lupa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita belajar sujud sahwi, makna sujud sahwi. Sahwi itu bahasa Arab sahwi. Sah ada ha. Bukan sawi. Sawi itu hak kita makan petang-petang. Sujud sahwi. Sahwi makna lupa. Kebiasaannya sujud ni berlaku kerana kita lupa. Sebab itu dipanggil sujud sahwi, sujud lupa. Tetapi tuan-tuan semua, boleh kita sujud kerana kita tak lupa pun. Contohnya, pagi besok kita memang tak nak semayang, tak nak baca kunut semayang subuh. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kunut ni sebahagian daripada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ni bila kita tinggal atau sengaja tinggal, sunat sujud sahwi. Soalannya kita sekarang ni memang kita sengaja dan kita plan tak nak baca kunut tu. Jadi kita plan dan tak nak baca kunut tu tadi, kita bukan lupa, kita sengaja. Walaupun sengaja, sunat juga kita sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Sebab tu dia kata di sini, menurut kebiasaannya, menurut biasa je, sujud sahwi ni maknanya biasanya berlaku kerana lupa. Tetapi, kadang-kadang ada juga sujud sahwi tanpa lupa. Maknanya bukan kita lupa, kita memang sengaja, kita tak nak buat benda tu tadi, kita disunatkan juga sujud sahwi. Itu hukum sujud sahwi. Contohnya lah kita semayang dengan imam yang tidak bermazhab, mazhab Syafi'i. Jadi imam yang tidak bermazhab dengan mazhab Syafi'i, dia tak ada sujud, dia tak ada kunut. Semayang subuhnya tidak ada kunut. Oleh itu tuan-tuan semua, kita pun tak baca kunut. Walaupun dari segi fiqh, kita boleh nak baca kunut. Kalau imam tak baca kunut. Tapi baca kunut pendek lah. Supaya kita sempat sujud bersama dengan imam. Kunut pendek tuan-tuan semua macam mana? Kunut pendek
Apa-apa sahaja ayat yang mengandungi doa dan pujian pada Allah Ta'ala dipanggil kunut pendek. Contohnya, Allahumma ghafirli, ya ghafur. Ada ayat doa dan ada ayat puji pada Allah. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah daku. Itu minta doa. Puji pada Allah, ya ghafur, wahai Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Ataupun Allahumma arhamni ya rahim, ya Allah kasihanilah daku wahai Tuhan yang penyayang. Allahumma altuf bi ya latif. Boleh berlaku tuan-tuan semua. Itu contoh pendek. Tapi biasanya orang tua aja Allahumma ghfirli ya ghafur. Itu mudah. Saya kecil-kecil dulu nenek saya ajar tu kunut pendek kata dia. Orang Kelantan panggil kunut galau. Aku pasal tak tahu kunut galau. Nak menggala padi ke apa tak tahu. Mungkin cepat nak pergi menggala, panggil kunut galau. Gala tu menggala tu tahu gala? Bajak sawah tu. Itu istilah orang kampung. Maka tuan-tuan semua, Allahumma ghfirli ya ghafur. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, tak ada alasan pun kita nak tinggalkan mazhab kita. Boleh, tak ada masalah. Imam bangun rukuk kedua tu sami Allahu liman hamidah, kita pun sami Allahu liman hamidah. Biasanya Imam Masjidil Haram dia baca panjang pada i'tidal. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ard wa mil'a ma. Dia baca panjang, dia baca semua tu. Oleh kerana dia baca panjang, sempatlah kita nak baca kunut. Kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahumma ghfirli ya ghafur. Tak perlu angkat tangan pun kalau rasa malu. Takut angkat tangan kan takut orang sebelah Pak Arab tanya pula. Dan kadang-kadang setengah Arab ni dia ganah. Kita angkat tangan dia tepih tu. Pasal dia ingat mazhab dia seorang je betul. Kan? Jadi kalau kita angkat tangan mungkin susah. Tak payah angkat pun tak apa. Sebab angkat tangan tu sunat hai'ah je. Baca saja Allahumma ghfirli ya ghafur. Habis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pendek je kunut. Jadi kita dah dapat, tak perlu kita sujud sahwi di hujung. Tapi kalau misalnya kita tak baca kunut pendek tadi, tak baca kunut, maka di hujung lepas tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita sunat sujud sahwi 2 kali sujud. Kenapa sunat sujud sahwi tu? Untuk dapatkan balik pahala kunut hak kita tinggal tu. Sebab kunut tu tadi sunat ab'ad, sunat besar. Dia bukan sunat kecil, sunat besar dalam mazhab kita. Jadi ab'ad jamak kepada ba'dun. Ba'dun tu bahasa Arab, separuh. Macam dia kedudukan dia tu macam seolah-olah separuh semayang. Besarnya sunat ab'ad. Okay. Jadi hukum dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sujud sahwi ni sunat, dia tak wajib. Jadi kalau tuan-tuan tak sujud pun tak apa. Contoh tak baca kunut tak sujud, tak ada masalah. Cuma rugi je lah. Hilang pahala tadi, tak ada penampal dia. Tetapi dia akan jadi wajib dalam satu keadaan saja. Iaitu apabila tu imam sujud, kita kena sujud. Tu imam sujud sahwi. Tuan-tuan tak nak sujud sahwi. Tuan-tuan kata kau sujud seorang lah imam, malah aku. Kau lupa, kau sujud lah. Aku tak nak. Dia pun duduk keras kat belakang tak sujud. Tu imam bagi salam, dia pun bagi salam. Batal semayang dia. Kerana apa? Kerana sujud sahwi wajib dalam satu keadaan, iaitu ketika imam sujud. Kalau imam tak sujud, itu tak wajib. Kalau imam sujud, wajib. Kalau kita semayang seorang, lagilah tak wajib. Tapi bila imam tu sujud, atas apa dasar sekalipun, kita tak tahu pasal apa tu imam ni sujud. Kunut baca, tak ada benda pula tinggal. Kita wajib sujud. Tak perlu kita soal. Dan kita soal, cuik tu imam dulu. Tengah-tengah duduk semayang tu cuit. Kebetulan tu imam dekat. Nak tanya, sujud ni pasal apa? Tak payah tanya tu semua. Kalau tanya pun batal semayang. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, sujud sahwi ni berada di sebelum salam. Sebelum salam. Maknanya sebelum bagi salam, sujud dulu 2, kemudian baru bagi salam. Dalam mazhab Hanafi, sujud dia selepas pada salam. Bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru sujud. Satu ketika,
Di Mahat Tahfiz saya ada ustaz daripada Bangladesh. Nama dia Muhibbullah. Tapi dah balik dah. Dia balik masa PKP baru ni, dia pergi tengok anak dia, isteri dia duduk di Dubai. Dia balik ke Dubai, tak datang-datang sampai sekarang. Kita pun cari guru lain, lama sangat. Jadi tak adalah. Masa mula-mula dia datang ke tahfiz saya, dia jadi imam lah. Kita lantik dia sekali jadi imam lah, imam rawatib di surau tu. Satu ketika, dia ada benda yang menyebabkan dia kena sujud sahwi lah. Tapi dia mazhab Hanafi, dia tak apa nak faham lagi mazhab Syafi'i ni. Jadi lepas pada bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru dia sujud. Makmum belakang ni, yang Syafi'i belakang ni, Malaysia ni. Pening kepala, aku mana lah. Nak sujud ke tak nak sujud, dah bagi salam tadi. Jadi kalau kita macam tu, kita tak wajib sujud dah. Sebab apa? Sebab dah bagi salam dah, habis dah sembahyang kita. Biarlah dia sujud seorang. Kerana kita wajib ikut tu imam sampai salam saja. Kalau takdir kata imam tu mazhab Hanafi, kita Syafi'i tu imam sujud, yang macam tu dah tak wajib. Sebab kita hanya wajib ikut imam sampai imam bagi salam saja. Dia dah bagi salam, habislah, putuslah qudwah dia. Okey. Dia awal-awal datang dulu tak makan semua ni, sotong tak makan, ketam, udang semua tak makan. Pasal mazhab Hanafi. Makcik-makcik kan baru-baru imam ni, suara pula sedap macam Sudais. Petang-petang hulu sambal sotong. Tak maaf lah, dia kata tak makan sambal sotong. Ketam, udang pun tak makan. Tapi duduk lama-lama habis ketam, udang semua makan dah. Mana mau tak makan sedap tuan-tuan semua. Tukar mazhab dah. Saya kata Ustaz Muhyiddin dah tukar mazhab ke? Sudah tukar Ustaz. Cuma sotong belum makan lagi. Sotong belum lagi. Sebab Syekh Taqi Usmani kata tak boleh lagi, kata dia. Ada satu ulama nama Syekh Taqi Usmani ni, pakar muamalat Islam dunia sekarang ni lah. Ada lagi. Dia mazhab Hanafi, tapi dia kata hak lain boleh. Sotong tetap tak boleh lagi dalam mazhab Hanafi. Jadi dia tak makan lah. Itu cerita orang mazhab Hanafi. Tuan-tuan semua. Dalam mazhab Maliki, sujud ni dipecah dua. Kalau berlaku kerana cacat, kurang. Lupa tu pasal, 3 ke 4 rakaat. Itu makna kerana kekurangan. Itu sujudnya sebelum salam. Kalau berlaku kerana tertambah. Contoh dah bangun rakaat kelima, makmum kata, Subhanallah, dia betul balik. Kenapa? Kerana dah bangun rakaat kelima. Ini sujud lepas salam. Dia pecah dua gitu. Mazhab Maliki. Kita Syafi'i, tak kisah lagu mana pun, semuanya sebelum salam berlaku. Jadi itu sedikit perbezaan mazhab lah supaya kita jelas. Kalau berlaku dan tengok, tak payahlah kita pergi marah kat dia. Tengok dia nampak, biasanya orang mazhab Hanafi ni, orang India Muslim, kita cam lah, janggut pun panjang. Pasal dia pun haram cukup janggut. Tengok, kalau dia sujud lepas salam, tak salah tuan-tuan pergi. Ni apa jahil punya tu imam ni? Lepas salam pergi sujud. Makna sekurang-kurangnya kita tahu, ni maknanya dia mazhab. Okey, baik di situ. Perkara yang boleh berlaku kena tinggal itu 3 macam. Maknanya benda yang berlaku dalam semayang yang kita tinggal itu ada 3 jenis. Bismillah. Baik, jenis yang pertama rukun. Boleh berlaku kita tertinggal dalam semayang rukun. Seperti baca Fatihah, seperti rukuk, seperti i'tidal, itu rukun. Yang kedua, sunnah ab'ad. Boleh jadi yang kita tinggal itu sunnah ab'ad. Qunut, dan juga elemen-elemen yang ada dalam qunut, seperti selawat kata Nabi SAW, selawat kata keluarga Nabi, dan juga berdiri untuk qunut. Dan yang kedua, tasyahud awal dan elemen-elemennya. Itu seperti selawat kata Nabi SAW selepas pada tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal, dan beberapa perkara lagi, sunnah ab'ad. Yang telah kita sebutkan sebelum ini. Dan yang ketiga, sunnah hayat. Mungkin yang kita tinggal tu dalam sembahyang tu sunnah hayat. Seperti tak angkat tangan. Takbir, Allahu Akbar, tak angkat tangan. Tak baca amin. Amin pun sunnah hayat. Tak baca surah. Surah pun sunnah hayat. Habis Fatihah turun rukun. Jadi ini benda-benda yang boleh berlaku tinggal dalam sembahyang. Pertama rukun. Yang kedua ab'ad. Yang ketiga hayat. Dan setiap daripada 3 ni ada penyelesaian dia.
Dan penyelesaian dia tak sama, berbeza-beza. Tentu kena faham, tinggal rukun lain. Tinggal sunat abad lain. Tinggal sunat hayat lain, tak sama. Ini kena bagi jelas. Jangan buat pakai pukul rata, sujud sawi belakang. Tak baca Fatihah, sujud sawi. Elok je, tak baca Fatihah boleh sujud sawi pula. Kan? Tak angkat tangan, Allahu Akbar, tak angkat tangan. Takbir, Allahu Akbar tu rukun. Angkat tangan tu sunat ayat. Tak angkat tangan, sujud sawi juga. Semua benda sujud sawi belaka. Mana boleh lagu tu, tentu semua. Dia ada penyelesaiannya tersendiri. Maka kata pengarang, maka rukun itu jika tertinggal dengan lupa, tidak boleh. Yakni tidak sah diganti dengan sujud sahwi. Sebab dia rukun. Dia tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Mesti kena buat juga macam-macam mana. Lalu penyelesaiannya macam mana? Malahan jika teringat sedang ia masih di dalam sembahyang, wajib ia membuat apa yang tertinggal itu segera. Dan lara, yakni tak dikira, segala perbuatan yang berlaku kemudian daripadanya. Dan dari situ sambung sembahyang hingga tamat rakaat sembahyangnya. Kemudian sunat sujud sahwi sebelum salam kerana ada bertambah perbuatan. Baik rukun, kita misalkanlah sekarang ni, si fulan ni dia tidak rukun. Rukun ni rukun. Maka dia pun terus turun sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua, dalam sujud yang kedua, dia teringat bahawasanya dia ni tak rukun tadi. Jadi apabila teringat dia tak rukun, apa dia nak kena buat? Mesti dia kena pergi rukun segera. Kalau dia lambat-lambat dalam keadaan sengaja dan tahu, batal sembahyangnya. Sekarang ni dia duduk di dalam sujud yang kedua. Dia teringat tak rukun. Dia kena undur bangun, berdiri, qiyam dan rukun. Qiyam dulu, kemudian rukun, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian baru bangun balik. Jadi hak buat ada tadi dikira lara, dia panggil. Dikira lara. Lara apa makna? Bahasa Arab lara. Kita Melayu pun sebut lara juga. Kau ni lara betul. Orang Melayu pun cakap Arab banyak tuan-tuan semua. Lara, ghaflah jingga. Orang Kedah sebut kan, ghaflah jingga. Ghaflah tu Arab lah. Ghafilin, ghaflah. Mana lalai. Jadi sebab itu tuan-tuan semua, kita ni banyak tuan-tuan. Jadual Arab juga. Takwim Arab. Arab banyak kita cakap ni Arab atau Inggeris. Elektrik Inggeris. Kan? Gate pintu Inggeris juga. Banyaknya pinjam bahasa kita. Yang betul-betul Melayunya budu je. Itu Melayu betul. Tak ada campur apa-apa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kalau kita tertinggal tadi, kita dah tadi undur balik, oleh kerana tadi, apa hak kita buat dah tadi, kira lara, tak dikira. Tetapi perbuatan tu tadi, dia kira tambahan, ekstra dalam sembahyang. Hak kita sujud tak jadi, hak kita duduk antara dua sujud tak jadi, hak kita sujud yang kedua tak jadi tu tadi, dia panggil ada tambahan. Bila ada bertambah dalam sembahyang, kita tambah perbuatan dalam sembahyang, dalam keadaan lupa, tak sedar, tak tahulah pasal dia, kita tak tahu tadi. Kalau tahu kita tambah, batal sembahyang. Oleh kerana kita tak ingat, kita pun berlakulah pertambahan tadi. Oleh kerana berlaku pertambahan perbuatan dalam sembahyang, sunat kita sujud sahwi. Bukan sujud sahwi itu untuk cover tak rukuk. Sujud sahwi itu untuk kerana berlaku pertambahan dalam sembahyang. Bukannya tak rukuk tu boleh di cover dengan sujud sahwi. Tak boleh. Kena buat rukuk tu. Nah, itu kena ingat jangan kita main itu Ustaz kata sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi itu pasal ada perbuatan yang kita tambah. Mana perbuatan yang tambah tu tadi, sujud yang tak jadi, duduk antara dua sujud yang tak jadi, kemudian sujud yang kedua yang tak jadi tadi, itu kan tambahan dalam sembahyang. Kalau tambah sembahyang dalam keadaan sengaja, batal tuan-tuan sembahyang. Tuan-tuan dah sembahyang cukup 4 dah. Ini rasa rajin pula lah. Nak sembahyang tambah satu lagi rakaat 5. Tuan-tuan bangun ke-5. Batal terus sembahyang. Mana boleh saja-saja tambah perbuatan dalam sembahyang. Tapi kalau terlupa, tak apa. Ini situasi pertama. Situasi kedua, kalau kita teringat tu, selepas kita dah buat benda yang kita lupa tadi,
di rakaat yang seterusnya. Faham ayat tu? Kalau kita teringat selepas daripada kita buat benda yang kita lupa pada rakaat seterusnya, maka yang baru kita buat tu masuk di tempat hal lupa tadi. Payah lagi nak faham tu kan? Bawa contoh. Rukuk tadi kita tak rukuk. Kita teringat rukuk tu tadi, kita tinggalnya. Bila kita teringat masa kita bangun i'tidal rakaat kedua. Kita dah rukuk, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Masa tu baru kita teringat, la ilaha illallah. Kata dalam hati, la ilaha illallah. Jangan cakap kat mulut pula. Tak rukuk tadi rakaat pertama. Jadi macam mana? Kena undur balik tak? Tak perlu dah. Hak rukuk yang kita sedang buat tadi, itu pergi masuk di rakaat pertama. Mana sekarang ni kita buat rakaat kedua kan? Tapi sebenarnya kita sedang buat rakaat yang pertama. Jadi orang nampak macam kita semayang 5 rakaat kalau zuhur. Tapi sebenarnya semayangnya 4. Sebab rukuk tu masuk kat sana. I'tidal hak kita baru buat tu masuk i'tidal rakaat pertama. Hak di antara tu tadi dia lagha, tak dikira. Hak kita i'tidal, bukan. Hak tak rukuk dak, i'tidal tak ada lah tu sujud kan. Hak kita sujud, hak kita duduk antara dua sujud, hak kita sujud sekali lagi, hak kita baca Fatihah berdiri tadi. Rukuk tu tadi masuk di tempat hak tadi. Jadi tak perlu dah ulang rukuk. Cuma kena tambah rakaat. Boleh je lah tu. Ada dua situasi tu. Kalau berlaku kat tuan-tuan semua, macam mana nak buat tu? Ini boleh jadi berlaku. Kita teringat tadi rakaat yang ketiga pula. Sama. Rakaat ketiga. Bermakna rakaat yang ketiga kita ni adalah baru rakaat kedua. Yang kedua jadi yang pertama. Yang ketiga jadi yang kedua. Macam tu kaedah dia. Payah ustaz, berhenti lah semayang senang, semayang semula. Allahu Akbar. Senang. Itu lagi senang, payah. Tuan-tuan semua, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amal ibadat kamu. Imam Syafi'i menafsirkan ayat tadi, haram membatalkan amal ibadat yang fardu ain. Dan beberapa jenis fardu kifayah. Dan beberapa jenis yang sunat. Jadi fardu ain secara mutlak. Kita tengah puasa qada, muslimat khususnya hari ni qada puasa. Tengah hari orang hantar laksa Penang. Lama pula tak makan laksa Penang ni, sedap pula. Dia pun buka puasa dengan sengaja tanpa ada apa-apa keuzuran. Hukumnya haram. Sebab ibadat wajib. Semayang, tengah-tengah semayang tuan-tuan berhenti. Tak boleh. Semayang fardu. Adapun semayang sunat, tak apa. Cuma makruh saja. Karena Nabi SAW sebut, Al-mutatawwi'u amirun ala nafsi. Orang yang buat ibadat sunat itu, dia menguasai, ketua pada dirinya sendiri. Dia boleh berhenti bila-bila masa. Hak sunat ada 2-3 jenis, kata ulama. Antaranya ialah haji yang sunat dan juga umrah yang sunat. Walaupun haji yang kedua, haji yang ketiga, umrah yang kedua, umrah yang ketiga, dia sunat hukumnya. Tapi kalau kita dah masuk, kita kena teruskan sampai habis. Tak boleh tuan-tuan masuk ihram, separuh jalan, tak apa, kita berhenti lah, kata dia. Payah pula nak jaga pantai larang. Lagipun haji ni haji sunat, kata dia. Tak boleh tuan-tuan, dah masuk niat ihram, habis kena terus sampai sudah. Jadi tak boleh berhenti, sebab tu nak kena tahu cara penyelesaian tu. Nampak payah, tapi payah pun kena belajar lah. Ini sistem undang-undang Allah Ta'ala. Nak berhenti, main berhenti gitu, semayang sunat tak apa. Semayang fardu tak boleh, tuan-tuan semua. Jadi nak kena tahu macam mana nak selesai. Kalau terlupa rukuk, ingat tu bila? Ingat dah buat tak benda yang sama yang kita lupa tu pada rakaat seterusnya? Belum buat lagi, kena undur balik buat. Kalau dah buat, yang baru buat tu masuk di situ, tempat lupa tadi. Kemudian terus semayang. Boleh kan tuan-tuan semua? Jelas itu. Kemudian sama, sunat sujud sahwi juga hujung kerana berlaku pertambahan. Hak tak dikira tu tadi, hak lara tu dikira bertambah. Bismillah.
Selesai satu masalah. Sekarang ni ingatnya lepas sembahyang pula. Lagu mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat, alah, hai tak rukuk rakaat pertama tadi. Lagu mana nak buat? Lagu mana tu nak buat tu? Okey. Jika ia teringat sesudah memberi salam. Dah bagi salam, mana dah keluar sembahyang. Dan masa masih belum lama. Teringat tadi tak lama. Dia tulis di sini kira-kira baru setengah minit, 30 saat. Itu dhabit ataupun tanda tu tak lama. Okey. Hendaklah ia berdiri menghadap kiblat semula, masuk balik sembahyang seraya mengerjakan apa yang tertinggal dan teruskan memperbuat apa yang baki hingga tamat, kemudian sunat sujud sahwi. Misalnya, kesnya ambil contoh juga rukuk tadi. Dia tak buat rukuk, tuan-tuan semua. Bila tak buat rukuk, apa benda? Tak cukuplah rakaat sembahyang zuhur dia. Kalau zuhur, baru 3 lah dia sembahyang. Kerana rakaat pertama tak dikira, kerana tak cukup package, rukuk tak ada. Rakaat kedua kira, rakaat ketiga kira, rakaat keempat kira. Jadi baru dia 3 baru sembahyang. Boleh ke zuhur sembahyang 3 tuan-tuan semua? Tak boleh, tak sah. Sekarang ni dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam tu. Lalu bila tak cukup macam tu, apa nak buat? Kalau masa tu baru sekejap. Contohnya, orang pun bagi tahu. Ataupun kita teringat. Kita teringat, lah tak rukuk. Ataupun jemaah, makmum belakang bagi tahu. Masa sembahyang tadi, dia tak sebut pula subhanallah. Lepas bagi, baru cakap. Kadang-kadang ada juga orang nak sebut subhanallah tu takut. Punya takut. Kan aku sebut ni salah pula kata dia. Kan takut nak sebut subhanallah. Lepas tu imam bagi salam, dia pun bagi tahu, "Mam, tak rukuk rakaat pertama tadi." Tak rukuk rakaat pertama. Ini ambil cerita mudahlah, walaupun masalah makmum ni payah sebenarnya. Sebab kalau makmum tak rukuk juga, dia tahu kata imam tak rukuk, dia buat tak rukuk dengan sengaja, sembahyang dia batal. Itu dia huraian panjang makmum. Cuma kita ambil cerita mudah je ni. Kita tak nak payah-payah sangat tuan-tuan. Kuliah maghrib ni santai-santai je lah. Kita ambil keke mudah je. Sebab dia memang makmum tu agak payah. Dia huraian dia panjang. Jadi sekarang ni tuan-tuan semua, kita pun tahu. Tak rukuk tadi. Masa belum lagi panjang. Maka tuan-tuan semua, hati kita niat masuk balik sembahyang. Dan ada ulama kata tak perlu niat pun, kita terus bangun tu, terus hadir dalam hati kita, kita masuk balik sembahyang. Maka tuan-tuan semua dikira masuk balik sembahyang. Kemudian kita pun buatlah apa hal tak cukup tuan-tuan semua. Satu rakaat lagi tak cukup kan? Rakaat pertama tak dikira. Maka buat satu lagi rakaat. Tiba-tiba duk tengah buat lagi satu rakaat tu, keluar angin pula kentut sap. Ni kira masalah iftiradi semua ni. Lagu mana tuan-tuan semua? Tengah dah masuk balik sembahyang tadi, masuk balik sembahyang. Dia boleh masuk balik tuan-tuan semua. Ini kaedah dia. Boleh masuk balik sembahyang. Tengah-tengah masuk balik sembahyang tadi, rukuk tu, keluar kentut pula. Apa jadi? Tak apa, tak ada apalah. Batal semua sembahyang. Kena sembahyang semula balik. Ambil sembahyang, start semula. Allahu Akbar. Pasal apa batal semua? Pasal kita dah masuk sembahyang. Semua, 4 rakaat semua batal. Kena sembahyang balik. Lagu tu. Jadi, kalau masa tu baru sekejap, boleh masuk balik. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW. Satu hari Nabi sembahyang 2 rakaat saja. Lepas tu ada seorang sahabat nama dia Zul Yadain. Dia tegur Rasulullah SAW. Jadi bercakap. Jadi di situ boleh bercakap, tapi bercakap sikit je. Jadi Zul Yadain tegur Rasulullah. Rasulullah pun jawab. Jadi mana percakapan tu ada. Ini menunjukkan bahawasanya bercakap sedikit tak apa. Jadi kalau makmum kata, "Mam, tak cukup rakaat." Ya ke? Okey lagi. Tiba-tiba tu imam pula membebel pak. Dah tadi tak cakap, sekarang baru cakap, mengaji banyak-banyak kitab membebel. Tak boleh habis. Banyak cakap pula.
Cakap yang sedikit dibenarkan. Berdasarkan kisah tu tadi. Jadi Nabi SAW sambung lagi semayang 2 rakaat dan di hujungnya Nabi sujud sahwi. Itu kaedah dia. Ambil daripada hadis tu maknanya boleh kita masuk balik dalam semayang. Tetapi dengan syarat dia kata, adapun jika sudah lama masa, mana dah lama dah tuan-tuan semua, dekat 5 minit dah baru teringat. Lama masa baru teringat, atau sudah terpijak najis umpamanya. Ataupun terpijak najis, ataupun dah batal semayang dah, baru teringat. Hak macam ni apa benda? Tidaklah diluluskan ia menyambung sembahyangnya itu, malahan kena semayang semula. Yang ni kes ni kena semayang semula lah. Semayang tadi kira tak jadi. Pasal apa semayang tadi kira tak jadi? Kerana dia baru semayang. Kalau contoh semayang yang saya buat tadi, semayang zuhur, dia baru semayang berapa rakaat? Dia baru semayang 3 rakaat. Karena rakaat yang pertama ataupun rakaat kedua kalau berlaku tak rukuk rakaat kedua tadi, maknanya cacat, tak dikira rakaat tu kerana tak cukup package. Maka baru dia semayang 3. Bila semayang 3, tak jadilah semayang zuhur. Bila tak jadi semayang zuhur, maknanya tak semayang zuhur. Bila tak semayang zuhur, kena buat apa? Kena semayang semula lah. Itu kaedah dia. Kalau baru, boleh masuk balik. Ataupun baru sekejap, setengah minit. Tapi elok je bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal tu wahai semayang dia. Keluar angin, sam. Tak boleh juga, kena semayang semula. Ataupun terpijak najis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun jalan nak keluar masjid. Bangunlah. Dia tu bangun nak keluar masjid, terpijak, tarik cicak. Dah terkena najis. Tak boleh lah. Itu antara benda-benda yang tak boleh. Okey? Itu cara dia. Ini semua kena tahu tuan-tuan semua. Macam mana nak selesaikan masalah. Kalau kita kata, innallaha ghafur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun. Tak apalah tu. Halal lah. Ada orang macam tu tuan-tuan semua. Halal lah tu, kata dia. Nasib baik aku semayang. Orang lain semayang pun tidak. Ada orang berhujah gitu tuan-tuan semua. Lagu mana macam tu? Sama juga dengan kes-kes. Kita masuk dalam masjid, kita kena tahu, kita ni kena buat macam mana kalau masbuk. Kadang-kadang silap hari bulan, kita jadi semayang 3 rakaat kalau zuhur. Sebab apa tuan-tuan semua? Ada orang, dia masuk, imam tengah rukuk. Dia pun takbir, Allahu Akbar. Baru dia nak turun, imam bangkit. Sami Allahul Hamd. Dia tak sempat rukuk dengan imam. Tapi dia rasa dia macam dapat rakaat. Bila imam bagi salam, dia bagi salam. Pada rakaat tu dia tak dapat. Dia baru semayang 3, imam 4. Akhirat besok-besok nanya tuan-tuan semua. Kau semayang zuhur pasal apa? 3 rakaat. Nak kena tahu. Di manakah waktu kita idrak dapat rakaat dengan imam? Mesti kena sempat rukuk dengan imam serta tamakninah. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi ramai orang macam tu. Dia turun, imam bangun. Dia kata dapat tu. Ada yang canggih tuan-tuan semua, dia kejar imam. Imam dah turun sujud, dia Allahu Akbar, dia rukuk, dia kejar imam. Nak berlumba dengan imam. Lepas tu dia kira dapat. Itu masalah semua tu. Baik, habis di situ, insya-Allah. Manakala habis, itu rukun. Rukun tak boleh kita cover dengan sujud sahwi. Sunat sujud sahwi itu tadi kerana berlaku pertambahan. Okey? Hak kita masuk balik dalam semayang pun sunat sujud sahwi. Kenapa? Kerana berlaku lupa dalam semayang. Sunat sujud sahwi. Tetapi bukan kerana dia boleh cover dengan sujud sahwi. Tidak. Tetapi kerana berlaku lupa ataupun berlaku pertambahan tadi. Manakala sunat ab'ad, apabila ditinggalkan sama ada dengan sengaja atau terlupa, sunat ditampal dengan sujud sahwi. Sunat ab'ad, kalau kita tinggal dengan terlupa ataupun dengan sengaja, sunat ditampal dengan sujud sahwi. Demikian juga jika syak ada meninggalkan seperti syak, adakah ia sudah baca tasyahud awal atau tidak? Kerana kaedahnya bila kita kata buat atau tak buat, syak lah tu. Aku buat ke tak? Aku buat ke tak? Ambil hukum asal, tak buat. Bila tak buat, apa nak buat? Nak tampalnya dengan sujud sahwi. Itu kaedah dia. Aku baca kuno dah tadi boleh jadi tuan-tuan semua.
Terlupa. Semayang hari-hari kan, laju pula. Terlupa. Baca ke tak kunut tadi Baca ke tak. Sampai ke sudah baca ke tak. Akhirnya hujungnya sujud sahwi lah. Untuk dapatkan balik pahala kunut tu tadi. Kerana apabila kita kata baca atau tidak, dia panggil syak. Bila kaedah dia, bila kata baca atau tidak, dia kira ambil hukum tak baca. Bila tak baca, mana dia anggap tak baca. Nak tampal tak baca tu, sujud sahwi. Fatihah pun sama, baca ke tak Fatihah? Baca ke tak? Dia akan berlaku kalau kita semayang dengan imam yang baca panjang. Di Mekah ke apa kan, imam Qiyamul Lail. Okay. Kita azan Saya punya telefon tak bunyi azan. Saya ambil masa 2 minit nak habis cerita. Jadi tuan-tuan semua, kalau kita semayang, biasanya kalau kita ikut imam yang baca ayat-ayat panjang. Contohnya semayang tarawih dengan imam Masjidil Haram ke contohnya. Kita dah baca Fatihah tadi. Tapi kadang-kadang bila dah berlalu lama, kita jadi aku baca ke tak? Duk dengar ayat tu imam tu kan? Dia datang syak. Baca ke tak? Baca ke tak? Sudahlah. Lalu macam ni, dia ambil hukum masalah. Baca ke tidak, hukum masalahnya tak baca. Maka sebelum daripada kita turun rukuk, mesti kita baca Fatihah. Kalau kita turun rukuk tanpa kita baca Fatihah, dalam keadaan kita tahu dan sengaja, batal sembahyang kita. Sebab mana kita belum sempurna baca Fatihah, kita turun rukuk. Melainkan kalau kita turun dalam keadaan kita tak tahu dan kita tak sengaja. Itu bab lain. Dia syarat dia tahu, amidan, aliman. Sengaja dan juga tahu. Baru batal. Sebab apa? Sebab makna kita tak baca Fatihah. Mana boleh tak baca Fatihah tu rukuk? Sebab dia ambil hukum asal. Samalah kes ni tadi. Bila kita syak, adakah kita baca kunut? Bila kita syak, adakah kita baca tasyahud awal? Maka tuan-tuan semua, dia ambil hukum asalnya tidak baca dan tidak buat. Maka pada waktu itu sunat kita tampalkan dia dengan sujud sahwi. Itulah kaedah dia, insya-Allah. Jadi yang lebih itu lagi, insya-Allah kita sambung kuliah akan datang lah. PKP ni pendek-pendek dulu lah, insya-Allah. Nanti dah lepas besok boleh panjang lah kuliah. Pasal besok dah boleh merentah negeri. Kuliah pun boleh panjang lah kot. Ni malam ni tak boleh lagi, insya-Allah. Wallahu alam. Campuran saya suara tak apa nak keluar, sakit tekak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna ma yanfa'una. Rabbana faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.